السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي أنقذنا. الحمد لله الذي وولاة الاستعمار وجعلنا أمة متقدمة مكرمة في صفوف الأحرار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المصطفى أنوار وعلى آله وأطهار وأصحابه الأخيار، ما تناقلت الأنباء وتواترت الأخبار. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته تفوزوا بجناته في دار القرار مع المقربين الأبرار. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, saban minggu khatib menyuruh sidang jemaah sekalian agar sama-sama kita memperkukuhkan iman dan takwa kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan setiap saat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini untuk terus melakukan kebaikan serta meninggalkan segala tegahan. Semoga kitalah hamba Allah yang paling dikasihi kerana tingginya tahap iman dan takwa. Marilah kita telusuri khutbah sempena Hari Malaysia pada tahun ini. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, sambutan Hari Malaysia yang diadakan saban tahun pada 16 September bertujuan untuk mengingati detik-detik berharga penubuhan Persekutuan Malaysia pada tahun 1963. Penyertaan dan gabungan Malaya, Borneo, Utara, Sarawak dan Singapura bagi membentuk sebuah negara Malaysia yang berdaulat pasti terpahat di lembaran sejarah. Kecintaan pada negara dan tanah air merupakan sebahagian dari tuntutan Islam. Kecintaan ini akan membuahkan pengorbanan dan sifat pertahankan tanah air apabila berlaku sebarang insiden yang mampu meragukan kedaulatan negara. Baginda Rasulullah SAW sangat mencintai bumi kelahiran baginda, Mekah Al-Mukarramah. Bukti keinginan baginda agar terus kekal di bumi Mekah jelas dapat disaksikan ketika peristiwa hijrah. Berulang-ulang kali baginda menoleh ke belakang dan dengan nada yang sayu Nabi SAW berkata pada bumi Mekah, ma atyaba bika min baladin wa ahabbika ilayya walaula anna qaumi akhrajuni minki ma sakantu ghayr. Maksudnya, alangkah baiknya darimu wahai Mekah, dan betapa cintanya diriku terhadapmu. Seandainya kaumku tidak mengeluarkanku darimu, nescaya aku akan tinggal selain daripadamu. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Demikian cinta baginda SAW kepada tanah air yang patut dijadikan inspirasi, terutama ketika sambutan Hari Malaysia pada hari ini 16 September 2022. Muslimin yang dirahmati Allah, mimbar ingin mengimbau kisah penuh pengajaran dari Al-Quran berkaitan kerajaan Sabah di Yaman. Satu ketika dahulu, kemakmuran, kemasyhuran, kesuburan tanah serta kestabilan ekonomi bukanlah suatu yang asing bagi penduduk Sabah. Ia sangat terkenal dengan hasil tanahnya yang subur dan buah-buahan yang segar serta pemandangan yang sangat indah di sepanjang jalan di bumi Sabah. Kehidupan penduduknya penuh dengan kemewahan dan kesenangan, sehingga gambaran kesuburan Sabah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah jannatan 'an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maksudnya, demi sesungguhnya adalah bagi penduduk negeri Sabah satu tanda yang membuktikan kemurahan Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di tempat tinggal mereka,
iaitu dua kumpulan kebun yang luas lagi subur yang terletak di sebelah kanan dan di sebelah kiri kampung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, makanlah dari rezeki pemberian Tuhan kamu dan bersyukurlah kepadanya. Negeri kamu ini adalah negeri yang baik, aman dan makmur, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Surah Saba ayat 15. Kedua-dua kebun yang terdapat di Sabah itu sangat luas serta tanahnya terlalu subur sehingga buah-buahan dan sayuran tumbuhan dengan segar seluas mata memandang. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan penduduk Sabah supaya sentiasa mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Buah-buahan, kesuburan tanah serta limpahan nikmat, kemewahan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala perlu dihiasi dengan takwa dan ketaatan sebagai tanda bersyukur atas nikmat kurniaannya. Malangnya penduduk Sabah lalai dengan kenikmatan dan kemewahan sehingga mula menjauhi segala arahan dan suruhan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berpaling, engkar serta mendamik dada dan dengan sombong menyatakan kesemuanya itu adalah hasil daripada usaha keringat sendiri. Mereka menafikan ia adalah anugerah dan kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Maka tiba saat dan ketikanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab terhadap kedegilan dan keinginan mereka untuk tunduk kepada arahan Allah Subhanahu wa taala. Pemilik segala kemewahan, yakni firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Sabah ayat 16, فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ. Maksudnya, maka mereka berpaling engkar, lalu kami hantarkan kepada mereka banjir yang membinasakan, dan kami gantikan dua kumpulan kebun mereka yang subur itu dengan dua kumpulan kebun yang berisi dengan pohon-pohon yang pahit buahnya dan pohon-pohon yang jarang berbuah serta sedikit pohon-pohon bidar. Kisah ini memberi pengajaran yang terbaik agar kita bersyukur atas nikmat keamanan, kebahagiaan dan kedamaian yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kelalaian terhadap peringatan Allah hanya akan mengundang siksa dan azab darinya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, semoga sambutan Hari Malaysia pada tahun ini akan berjaya membawa kita mencapai visi dan misi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yakni negara yang aman dan makmur serta penduduk yang sentiasa meraih keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, mengakhiri khutbah mimbar menyimpulkan tiga pengajaran utama seperti berikut. Pertama, sebagai warga negara kita hendaklah sentiasa kasih dan sayang kepada negara Malaysia yang tercinta serta bersedia mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara dalam semua situasi. Kedua, sentiasa mensyukuri nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar seluruh negara dan penduduknya sentiasa terpelihara dari sebarang bencana dan musibah. Dan akhir sekali, sentiasa menjauhi dosa dan maksiat agar keharmonian negara dan bangsa sentiasa terjamin oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Maksudnya, dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku akan tambah nikmatku kepadamu, dan demi sesungguhnya jika kamu kufur, ingkar, sesungguhnya azabku amatlah berat. Surah Ibrahim ayat 7. Barakallahu li wa lakum fil kitab was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha, in kana sawaban fa min Allahil manan wa in kana khata'a fa min nafsi was syaitan. واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد
والحمد لله على آله وإحسانه والشكر له على توفيقه وإذنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعيا إلى رضوانه صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى ربكم حق تقاته واعملوا بطاعته ومرضاته ثم اعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه فقال عليما حكيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد البشير النذير والسراج المنير وارض اللهم عن آله وصحابته أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرامك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وعلماءنا ووزراءنا وولاة أمورنا. اللهم وفقهم لما فيه عز دينك ونصر شريعتك. اللهم اجعلهم هداة مهتدين صالحين مصلحين واشمل اللهم بعيادتك وتوفيقك على صاحب الجلالة. Ke bawah dunia yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertua Agung Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Al-Marhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Yang dan ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Raja Pemaisuri Agung Tunku Hajjah Azizah Aminah Maimunah Iskandariyah binti Al-Marhum Al-Mutawakil Allah Sultan Iskandar Al-Hadid Wa kadhalika sahibil fakhama Tuan yang terutama Tun Datuk Seri Utama Ahmad Fuzi bin Haji Abdul Razak yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang. Allahumma dafa'anna al-bala' wal-waba' wal-ghala' wal-riya' wal-riba wal-zana wal-zalazil wal-mihal wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan 'an baladina hadha khassa wa 'an sa'iril biladil muslimina 'amma ya rabbal 'alamin. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal-junun wal-judham wa min sayyi'il asqam ya arhamar rahimin. Ya Allah, dengan sifat-Mu yang maha pemurah dan maha mendengar, jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqamah, mendirikan salat secara berjemaah serta mengeluarkan zakat dan melaksanakan wakaf. Ya Allah, berilah petunjuk-Mu kepada kami, pemuda-pemuda kami, pemimpin-pemimpin kami untuk memberi khidmat bakti yang terbaik kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, Kau hindarilah kami daripada perbuatan khianat dan durjana yang merosakkan kepentingan agama, masyarakat dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.